Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Najib gagal lagi di mahkamah. One Malaysia Development Berhad, One MDB dan 4 anak syarikatnya berjaya memperolehi instruksi ekspat daripada Mahkamah Tinggi terhadap Datuk Seri Najib Razak untuk membekukan asetnya sebanyak $681 juta Amerika bersamaan 2.85 bilion ringgit. Instruksi tersebut juga menghadkan pengeluaran bulanan bank Najib kepada RM100,000. Perintah tersebut dikeluarkan Pesuruhjaya Kehakiman Ahtan Mustafa Yusof Ahmad dalam prosiding yang dijalankan melalui aplikasi Zoom selepas membenarkan permohonan instruksi Mariva sebelah pihak yang dipohon One MDB dan anak syarikatnya Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini dikenali sebagai One MDB Global Investment Limited. One MDB dan anak syarikatnya mendakwa $681 juta Amerika telah diseleweng dan dipindahkan ke akaun Najib. Difahamkan instruksi berkenaan terpakai di seluruh dunia dan hanya meliputi Najib, walaupun bekas pengarah dan penasihat lain turut dinamakan dalam saman One MDB. Instruksi Mariva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Perintah itu juga antara lain menyebut Najib mesti membuat pendedahan secara bertulis kepada One MDB dan Global Diversified berhubung asetnya sehingga pada nilai $681 juta Amerika, sama ada di dalam atau di luar negara, sama ada di bawah namanya sendiri atau tidak, dan sama ada milikan secara tunggal ataupun secara bersama defender lain. Najib juga dikehendaki memberikan nilai, lokasi dan segala maklumat asetnya. Maklumat tersebut hendaklah disahkan melalui suatu affidavit dan disampaikan kepada peguam plaintiff pertama One MDB dan kelima Global Diversified dalam masa 14 hari selepas perintah mahkamah sampai kepadanya. Perintah terbabit juga menyatakan mana-mana individu dalam prosiding tersebut atau sebaliknya yang dimaklumkan mengenai perintah berkenaan tidak seharusnya membantu atau membenarkan pelanggaran perintah atau boleh dikenakan tindakan menghina mahkamah jika berbuat demikian. Saman berbilion ringgit tersebut telah difailkan oleh One MDB dan anak syarikatnya terhadap Najib dan beberapa bekas pengarah atau penasihat dalam syarikat terbabit pada Mei tahun lalu. Sebelum ini, pada 27 Januari lalu, Najib gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan agar samannya terhadap M-Bank dan 2 lagi pihak didengar semula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Lapo Astro Awani. Panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Yaakob Muhammad Sam bersidang bersama Datuk Hadariyah Said Ismail dan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim sebulat suara menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu. Hakim mendapati rayuan tersebut tidak mempunyai merit dan Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf yang membolehkan keputusan sebelum ini dipinda. Mahkamah memerintahkan Najib membayar kos RM40,000 kepada M-Bank dan AMMB Holdings Berhad atau AMMB Holdings serta RM35,000 kepada pegawai perhubungan bank itu, Joanna Yu Gingping. Najib memfailkan saman tersebut terhadap M-Bank, AMMB Holdings dan Jinping pada 9 Disember 2019 dengan alasan mereka selaku defendant telah melakukan kecuaian ketika mengendalikan akaun banknya dengan mendedahkannya kepada ahli perniagaan dalam beruan Low Take Joe atau JOLO. Jinping merupakan saksi pendakwaan ke-54 dalam perbicaraan kes Najib berhubung penyelewengan dana SRC International yang berhad yang berjumlah RM42 juta. Pada 28 September 2020, Hakim Datuk Khadijah Idris membenarkan permohonan 3 defendant tersebut untuk membatalkan saman itu selepas mendapati saman itu tidak boleh dipertahan, melampau, menyakitkan hati, remeh dan menyalahgunakan proses mahkamah. Tambah hakim itu, tindakan Najib memfailkan saman tersebut bukanlah untuk mendapatkan ganti rugi, tetapi sebaliknya bertujuan untuk mengukuhkan pembelaannya dalam perbicaraan kes SRC International menurut laporan.
Untuk rekod, Najib kini menunggu rayuan akhirnya di Mahkamah Persekutuan setelah Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan bersalah beliau oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan dihukum penjara 12 tahun serta denda RM210 juta. Namun, Najib bertegas beliau dianiaya sementara pemimpin UMNO berteriak bahawa kluster mahkamah adalah mangsa fitnah jahat musuh politik mereka. Marilah kita berfikir secara rasional. Bagi kes saman 1MDB terhadap Najib, adakah 1MDB itu milik Pakatan Harapan? Bukan. Ia milik Kementerian Keuangan Malaysia diperbadankan MOF. Maknanya ia milik Kerajaan Malaysia. Adakah 1MDB akan memfailkan saman terhadap Najib kalau pihak pengurusannya sekarang tidak percaya wujudnya penyelewengan? Tidak. Menurut MOF, 1MDB kini menanggung hutang sebanyak RM38.81 bilion akibat penyelewengan yang berlaku dalam tadbir urusnya. Adakah mahkamah dan hakim-hakim di Malaysia dipengaruhi Pakatan Harapan? Juga tidak. Mahkamah merupakan badan yang bebas dalam sistem pengasingan kuasa yang diamalkan oleh Malaysia. Sistem perundangan negara ini mengamalkan konsep seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Dalam kes saman Najib terhadap M-Bank, AMMB Holdings dan Joanna Yu Jinping, mahkamah juga tidak memihak kepada beliau. Justru celah mana wujudnya fitnah itu? Perbicaraan terhadap Najib berhubung 1MDB dan SRC International tak ada kaitan dengan politik. Ia berkaitan dengan menegakkan keadilan. Benar Najib seorang politikus dan bekas Perdana Menteri Malaysia. Tetapi beliau telah memalukan negara sehingga digelar kleptokrasi paling buruk oleh bekas Peguam Negara Amerika Syarikat yang menyiasat kes penggubahan wang haram 1MDB Jeff Sessions. Noktah.